5, 4, 3, 2, 1. Hai, nama saya Dayangku Nur Zahira Sofia. Saya memegang watak sebagai pelajar perempuan yang bernama Sofia. Hello Sri. Oh, Baba, kita pergi pasar lah sekejap lagi. Oke, jumpa di sana. See you. Hello, saya Pipi Donit memegang watak sebagai ibu. Hai, nama saya Kristi Vanessa Ebel. Saya memegang watak sebagai Vanessa, yaitu sebagai seorang kawan yang positif. Ish, sudahlah kampungan. Hai, nama saya Clarice Gamin. Saya memegang watak sebagai Yuna, yaitu seorang kawan yang negatif. Hai, nama saya Kelvin Golongan dan saya akan memegang watak sebagai dokter pakar psikiatri. Hai, saya PPP Dayang Amira Emilia binti Awan alias Kinit berperan sebagai narrator. Nama aku Sofia. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah di mana aku pernah mengalami masalah kemurungan ketika umur masih muda. Semuanya bermula ketika aku ingin melangkah ke Menara Gading. Sebelum pergi melanjutkan pelajaran, aku meluangkan masaku bersama ibuku. Sofia tengah buat apa tuh nak? Jom makan sama ibu sini. Ibu sudah sediakan makanan kegemaran Sofia. Tengok nih, semua sedap-sedap lagi. Baik Ibu, Sofia sedang mengemas milik Sofia nih. Sekejap lagi Sofia datang. Oke, kalau begitu ibu sediakan makanan kita dulu. Ibu, sebenarnya Sofia mau bagi tahu satu perkara penting. Ya, kenapa tuh anak? Beritahulah ibu. Ibu tak sabar-sabar mau dengar nak. Sebenarnya Sofia dapat masuk tawaran ke university. Wah, betul kah tuh nak? Wah, syukur. Akhirnya kamu dapat juga masuk ke university impian kamu tuh. Impian ayah kamu sudah tercapai nak. Tania, atas usaha kamu belajar bersungguh-sungguh. Nah kan, semua tuh akhirnya membuahkan hasil juga. Tania, anakku. Ya Ibu, itu semua berkat doa dan sokongan Ibu sampai Sofia boleh berjaya. Syukur, nak syukur. Oh ya, tidak tarik lapor diri tua. Ya, tarik lapor diri untuk Sofia pergi universiti. Oh, seminggu lagi Sofia tengah buat persiapan. Nanti ibu teman Sofia pergi membeli barang keperluan Sofia. Apa yang Sofia mau guna untuk pergi YouTube. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Seminggu kemudian, Sofia pun pergi ke universiti dengan perasaan sebab untuk meninggalkan ibunya di kampung halaman. Hatinya sangat berat meninggalkan ibunya keseorangan di kampung halaman. Namun, ia merupakan satu pengorbanan yang harus Sofia lakukan untuk mencapai cita-citanya. Hari-hari Sofia di universiti pun bermula. Sofia cuba untuk membiasakan dirinya di universiti. Namun, ia amat berat bagi Sofia kerana ini merupakan pengalaman pertama Sofia dan dia terpaksa menjalani harinya tanpa ibunya. Rindu terhadap ibu
Yang teramat sangat dirasai Sofia, lebih-lebih lagi Sofia tidak mempunyai teman karena Sofia seorang yang sukar untuk mencari teman. Sofia mempunyai seorang rakan sebilik yang bernama Yuna. Yuna merupakan orang pertama yang Sofia kenali dan dia berharap Yuna boleh menjadi rakan baiknya. Hai, nama saya Yuna. Nama kamu siapa pula? Hai, nama saya Sofia. Oh, I see. Kamu dari mana, Yuna? Oh, saya dari Kekeju, tak jauh pun. Itu jaga barang kamu. Ih, sikit juga. Oh iya, sedikit saja barang-barang saya ini, tidak banyak saya bawa. Oh, baiklah. Awas kalau pinjam barang orang. Hari-hari seterusnya berjalan seperti biasa. Sofia mula selesa dengan Yuna. Namun sebaliknya, Yuna pula berasa kurang selesa didekati oleh Sofia dan berasa jengkel dengan Sofia kerana Sofia yang dianggap ketinggalan zaman. Yuna, kelas pagi ini kita sama-sama jalan ya? Oke. Ih, mau ditunggu, malulah mau jalan sama dia nih. Kejap ya Yuna, saya baru mau mandi nih, boleh tunggu kah? Oke. Bagus saya jalan duluan, nanti lambat lagi masuk kelas. Setelah beberapa menit kemudian, Sofia keluar dari tandas dan melihat sekeliling. Namun, dia tidak melihat kelibat Yuna. Jadi Sofia pun mula berasa sedih dan berasa tidak disukai kerana ditinggalkan oleh Yuna begitu saja. Yuna tidak menunggunya untuk bersama-sama pergi ke kelas. Sofia pun segera bersiap dan bergegas ke kelas. Di dalam kelas, kelihatan Yuna dan temannya tengah berborak sambil memperli Sofia yang duduk berseorangan. Yuna, itu kak rumitnya kau cerita tuh. Iya, dia itu yang saya cerita kau tuh. Bosan saya di bilik, sebab dia tuh selalu kasih cerita pasal ibu dia sejak nangis-nangis lagi dia tuh. Ya bosan nutur saya gaya dia tuh sudah kampungan. Nih asyik dibawa ke tiap orang tua sejak. Sofia yang mendengar perbualan tersebut berasa amat terkejut dan tidak menyangka bahawa Yuna tidak ikhlas berteman dengannya dan menceritakan hal pribadinya dengan orang lain. Di sudut kelas, terdapat seorang pelajar perempuan bernama Vanessa yang memerhati gelagat Yuna dan Amira yang memperlekehkan Sofia. Timbul rasa simpati dalam hati Vanessa dan dia berniat untuk berteman serta membantu Sofia. Hai Sofia, saya Vanessa. Sofia hanya tunduk dan tidak menyambut salam dari Vanessa. Lalu, Vanessa duduk di sebelah Sofia dan coba untuk berbicara dengannya. Namun, Sofia bergegas mengangkat bagnya dan meninggalkan Vanessa. Sofia sebenarnya berasa trauma untuk mengenali orang lain selepas kejadian yang berlaku antaranya dengan Yuna. Suatu malam, Sofia mendapat berita sedih daripada jirannya bahawa ibunya kini terlantar di hospital kerana menghidap kanser rahim tahap 4. Sofia begitu terpukul dengan berita tersebut dan menangis tanpa henti sambil memikirkan nasib ibunya. Dia juga berasa amat tertekan dengan masalah-masalah yang dihadapinya dan memerlukan sokongan. Sofia pun tanpa membuang masa menelepon ibunya kerana berasa amat risau akan kesihatan ibunya. Halo, Sofia anak ibu.
Halo, Ibu. Ibu oke kan nih? Kenapa selama ini Ibu tidak cerita yang Ibu ada cancer? Sofia, Ibu oke. Ibu yakin dengan adanya teknologi dalam sektor pengobatan masa kini, Ibu mampu bertahan. Ibu yakin itu. Sofia anak Ibu, jangan risau. Oke Ibu, Sofia akan sentiasa berdoa untuk kesehatan Ibu. Sofia akan belajar baik-baik. Tidak sabar mau jumpa Ibu. Selamat malam Ibu. Ibu juga sayang sama anak Ibu yang seorang ini. Ibu sayang Sofia. Ibu juga yakin Sofia ini akan berjaya satu hari nanti dan akan dapat capai cita-cita Sofia. Ibu percaya. Itu harapan Ibu, nak. Sofia ingat yang Ibu Sofia, Ibu akan sentiasa bersama dengan Sofia. Tidak kira di mana Sofia berada, situlah Ibu. Ingat pesan Ibu nih, Sofia. Tiada perkara yang sia-sia dalam hidup ini. Oke, Sofia? Ibu nih, ke Ibu, sayang Ibu. Sofia berasa sangat sebak dan menangis. Dalam hati, dia berasa sangat bersyukur mendengar suara ibunya yang ceria. Vanessa pula berasa tidak sedap hati dan sentiasa teringat akan Sofia. Lalu, dia pergi ke bilik Sofia untuk melihat keadaannya. Astaga Sofia, kau kenapa nangis? Kau ada masalah kah? Saya sangat tertekan, Vanessa. Banyak masalah yang sedang menghimpit saya. Ibu saya masuk hospital. Saya tidak tahu buat apa sekarang. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita nih, salju bertimbun. Rakyat sebilik saya pun tidak menyukai saya dan suka memperlekehkan saya. Tidak apa Sofia, jangan kamu bersedih. Saya sentiasa ada untuk kamu. Kamu mesti kuat untuk menghadapi semua masalah ini. Banyakkan berdoa untuk ibu kamu. Saya ada selalu untuk teman kamu. Terima kasih Vanessa sudah mendengar keluhan hati saya. Sama-sama, jangan risau. Saya sentiasa ada untuk kamu ya. Kalau kamu ada masalah, janganlah segan-segan untuk meluah dengan saya. Baiklah Vanessa. Beberapa hari kemudian, Sofia mendapat telepon dari hospital tempat ibunya dirawat. Selamat petang, Cek Sofia. Saya Dr. Kel dari Hospital Queen Elizabeth ingin menyampaikan berita bahwa ibu kamu baru saja mengembuskan nafas yang terakhir pada jam 2 petang tadi. Sofia tidak mampu berkata apa-apa setelah mendengar berita tersebut. Kemudian, dia jatuh tersungkur dan menangis meratapi pemergian ibunya.
Hari-hari Sofia semakin memburuk. Dia tidak mempedulikan kesehatannya sama sekali. Dia juga berkurung dalam bilik dan menghabiskan masanya dengan menangis. Di sisi lain, Vanessa yang sadar Sofia tidak datang ke kelas beberapa hari lalu mengambil keputusan untuk datang menjenguk keadaan Sofia. Sofia, kau ada di dalam? Sofia, apa yang coba kamu lakukan nih? Saya tidak mampu untuk meneruskan kehidupan. Saya tidak siapa-siapa lagi setelah ibu saya meninggal. Saya berasa keseorangan, Vanessa. Perbuatan ini tidak akan memberikan kamu kebaikan. Tenang, Sofia. Kamu boleh lalui ini. Saya akan bantu kamu. Vanessa menemani Sofia sehingga Sofia berasa tenang. Setelah Sofia berasa lebih tenang, Vanessa coba untuk membantu Sofia dengan coba untuk membawanya ke pakar perubatan psikiatrik. Sofia, kamu setujukah kalau sekiranya saya membawa kamu berjumpa dengan pakar psikiatrik? Sofia berpikir dan coba untuk mempertimbangkan cadangan yang disarankan oleh Vanessa. Akhirnya, setelah beberapa menit kemudian, Sofia bersetuju dengan cadangan Vanessa dan mereka pun pergi berjumpa dengan pakar perubatan psikiatrik. Selamat pagi, Cik. Ada yang boleh saya bantu? Selamat pagi juga, dokter. Begini, dokter. Teman saya mempunyai masalah dan memerlukan bantuan. Boleh Cik Sofia ceritakan masalah kamu? Sofia kini menceritakan semua masalah yang dihadapinya kepada Dr. Kelvin sambil menangis. Oke, saya faham masalah kamu. Berdasarkan dengan jalan cerita Cik Sofia, buat masa ini kamu sangat-sangat memerlukan sokongan dari segi fisikal dan emosi yang menyeluruh. Mungkin Cik Sofia pada masa ini berasa amat terkesan dengan kehilangan insan yang tersayang. Lebih-lebih lagi sekiranya ibu atau bapak sendiri yang meninggalkan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan lebih sayangkan ibu Sofia. Dan kamu harus sentiasa tabah dan kuat dalam menghadapi cabaran ini. Kuatkan semangat kamu ya, karena saya yakin bahwa arwah ibu Sofia pasti tidak ingin melihat kamu terus bersedih seperti ini. Saya rasa sangat lemah, dokter. Sejak ibu saya meninggal, saya rasa tidak makna lagi untuk saya meneruskan kehidupan. Saya rasa terlalu banyak perkara yang saya takut untuk hadapi sendirian pada masa akan datang. Cik Sofia, jangan terlalu fokus kepada masalah atau kesedihan yang menimpa kamu. Karena perkara ini akan membuatkan Cik Sofia lupa akan insan-insan yang sedia membantu kamu. Contohnya, kawan baik kamu Vanessa. Dia adalah antara orang yang dapat membantu kamu dan menyokong kamu ketika berhadapan dengan masalah. Saya yakin bahwa kamu juga percaya akan kawan baik kamu dan sanggup berkongsi sebarang masalah dengan dia. Betul tuh, Sofia. Saya sedia membantu kamu dalam apa juga masalah yang kamu hadapi. Kita kan kawan baik. Terima kasih Vanessa karena berada di sisi saya. Lebih-lebih lagi dalam situasi saya seperti ini. Tanpa sokongan daripada kamu, saya tidak tahu apa lagi yang saya patut lakukan. Terima kasih banyak, Vanessa. Saya harap kamu akan terus bertambah, Sofia. Bersama-sama kita berusaha untuk mengharungi kehidupan di university dan memperolehi kecemerlangan dalam akademik nanti. Saya pasti arwah ibu kamu pun akan gembira sekiranya kamu dapat mencapai kecemerlangan dalam akademik kelak. Betul cakap kawan baik kamu. Pada masa sekarang, Cik Sofia mungkin berada pada proses grief and bereavement, yaitu kesedihan yang sukar diterima
apabila kehilangan orang yang tersayang. Oleh itu, pada masa sekarang, kawan baik kamu Vanessa sangat memainkan peranan yang penting dalam membantu kamu menghadapi proses ini. Cik Sofia perlu mengelakkan daripada bersendirian dan saya sarankan kamu untuk menjalankan sesi konseling dari masa ke semasa. Cik Sofia ada apa-apa hobi yang selalu dilakukan semasa waktu lapang? Saya suka melukis dan mendengar lagu, dokter. Bagus hobi kamu, Sofia. Dengan melakukan aktiviti yang digemari, merupakan antara langkah yang baik untuk mengurangkan kesedihan dan masalah yang kamu hadapi. Sekurang-kurangnya akan dapat membantu kamu untuk melahirkan perasaan yang tenang dan dapat melupakan semua permasalahan yang berlaku. Baik dokter, terima kasih dengan segala nasihat. Saya akan coba amalkan nasihat yang disarankan. Oke, sama-sama. Baiklah, itu saja untuk sesi hari ini. Minggu hadapan Cik Sofia akan mempunyai sesi konseling yang seterusnya. Tetapi sekiranya ada apa-apa masalah, Cik Sofia boleh menghubungi kami pada bila-bila masa sajalah. Saya harap Cik Sofia dan Cik Vanessa dapat memberikan sokongan yang positif antara satu sama yang lain. Baik dokter, terima kasih banyak-banyak. Sofia kini menghela nafas senang. Segala masalah yang dihadapi olehnya sepertinya sudah hilang. Bebanan yang ditanggung selama ini beserta masalah-masalah rakan sebayanya turut hilang. Sebulan telah berlalu, Sofia menatap ke hujung jendela. Sedikit sebanyak kenangan antara Sofia dengan ibunya terimbau kembali membuatkan Sofia berasa rindu akan keadaan itu. Keadaan Sofia semakin bertambah baik dan dia mula belajar menerima segala perubahan yang datang secara tiba-tiba dalam kehidupannya.